Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada siaran kali ini. Bersama dengan saya adalah seorang yang kita boleh katakan rujukan undang-undang di dalam politik, khususnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Dan ada beberapa soalan yang agak penting dan kritikal untuk saya ajukan kepada beliau, dan juga penting juga kepada beliau untuk memberikan respon. Kedua-dua hal mempunyai kepentingannya tersendiri. Baik, bersama dengan saya adalah Tuan Hanif Katri, yang selalu dikaitkan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, dan juga sangat dekat dengan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi mantan Perdana Menteri Malaysia dan juga merupakan pengerusi Parti Bersatu di Malaysia. Baik, bagi kita fokus terhadap persoalan yang ingin kita dapatkan jawapan daripada Tuan Hanif. Tuan Hanif mempunyai hubungan yang baik dengan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir dan juga Parti Bersatu. Bagaimana gambaran yang boleh untuk Tuan Hanif berikan hubungan antara sebagai seorang peguam dan juga anak guam, klien dengan Yang Berhormat Tun dan juga Parti Bersatu itu sendiri? Baik, terima kasih Ustaz. Saya satu soalan yang agak direct, tapi saya rasa perlu dinyatakan sebab memang selama ini pun ramai orang menganggap segala apa yang saya nyatakan kononnya adalah semata-mata kerana peranan saya sebagai peguam Tun dalam beberapa perkara yang telah dibawa ke mahkamah pada zaman kita berjuang terhadap kerajaan Barisan Nasional di bawah kleptokrasi Najib Razak. Tapi pada hakikatnya saya adalah peguam terlebih dahulu. Dan hubungan saya dengan Tun, kita kena patah balik kepada persekitaran penghujung tahun 2015. Di mana pada masa itu apa yang berlaku adalah seperti yang ahli-ahli Bersatu dan juga orang ramai di luar tahu, ada kes tangkapan Khairuddin dan Matthias Chan di bawah SOSMA. Dan sebab saya telah pun mengenali Khairuddin walaupun bukan secara rapat sebelum daripada itu, maka beliau telah merujuk permasalahan beliau melalui keluarganya kepada saya. Dan saya telah pun melawan kes tersebut di mahkamah. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, beliau ditangkap pada 18 September 2015 dalam tempoh 2 bulan, tepat pada 18 November 2019. Khairuddin dan Matthias telah pun dibebaskan di bawah tahanan SOSMA yang ditahan tanpa bicara oleh mahkamah. Kemudiannya disahkan, keputusan mahkamah tinggi disahkan sampai ke mahkamah persekutuan. Jadi pada masa yang sama di persekitaran tersebut, pihak polis telah memulakan atas laporan-laporan yang tidak berasas, telah memulakan siasatan terhadap Tun. Dan pada masa yang sama, Tun telah pun meminta pejabatnya menghubungi saya. Dan mulai daripada itulah saya menjadi peguamnya dan memberi nasihat-nasihat perundangan yang perlu. Tapi Tun sebagai seorang anak guam, saya nyatakan dengan jelas di sini. Bukan sebab dia Tun, sebab ini hakikatnya. Tun adalah anak guam saya yang betul-betul profesional sebagai anak guam. Sebab dia boleh terima nasihat. Dan dia akan laksanakan nasihat sebaik mungkin. Banyak juga kalau ditanya peguam-peguam di luar, anak guam akan datang pejabat, tanya pendapat. Peguam akan memberi nasihat. Tapi bila mereka keluar, nasihat itu tidak dituruti 100%. Sampailah menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Kemudian dia datang balik kepada peguam dan mengatakan, kenapa jadi macam ni? Bila selidik balik, rupanya dia yang tak ikut nasihat peguam. Tapi Tun lain. Setinggi-tinggi martabat dan kedudukan Tun di mata dunia, negarawan yang ulung di negara. And Alhamdulillah kita masih mempunyai a living legend. Tapi humility dia, rendah diri dia untuk menerima pendapat daripada pihak yang beliau terima sebagai pakar, walaupun pihak itu mungkin bukan pakar pun. Tapi beliau terima pandangan dan sanggup nak menuruti pandangan-pandangan pihak profesional. Itulah analisa saya, pendapat saya tentang dengan jujurnya tentang kedudukan Tun. Dan itu membolehkan peguam yang ikhlas dan jujur memberi pandangan yang betul. Sama ada pandangan itu mungkin tidak disukai, tidak merupakan suatu pandangan popular sekalipun, Tun akan terima.
Dan dalam hubungan saya sejak pada tarikh September 2015 sampai sekarang, banyak perkara yang saya pernah berfikiran berbeza dengan Tun dan saya sampaikan kepada Tun. Dan bagaimana respon beliau? Alhamdulillah, dia akan dengar. Dia akan dengar, dia akan analisa, dia akan tanya beberapa soalan untuk penjelasan dan dia akan membuat keputusan berpandukan kepada nasihat selepas daripada itu. So there is very much consistency. Dia adalah seorang yang betul-betul konsisten dalam prinsip amalan hidup beliau dan juga urus tadbir negara. Itu adalah secara ringkas pandangan saya dengan jujur ya tentang Tun, dan hubungan saya bermula daripada situ sehinggalah sekarang. Of course, apabila kita telah pun mengikut landasan perjuangan, dan pada masa itu kalau kita masih ingat juga Presiden Parti PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dengan salah dipecat oleh UMNO pada ketika itu, secara khususnya 25 hari bulan Jun 2016. Dan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Datuk Sri Syafiq Abdal dan Datuk Sri Mukhris telah pun berbincangkan perkara-perkara yang perlu dari segi perundangan dengan kami. Saya dan pasukan peguam saya pada masa itu ya. Dan selepas itu kita bermula dengan landasan deklarasi rakyat. Seperti tuan-tuan mungkin masih ingat ya, deklarasi rakyat telah dimulakan pada bulan Mac tahun 2016, di mana setelah lebih kurang 1.251 juta exact number. In fact it goes on lah further kan, angka 1.251 million telah pun dikutip daripada segenap masyarakat seluruh Malaysia. Tujuan untuk dipersembahkan kepada ke bawah duli yang di-Pertuan Agong pada ketika itu almarhum Sultan Kedah, supaya pihak diraja memainkan peranan yang mereka berkuasa di bawah perlembagaan untuk memanggil Perdana Menteri pada masa itu untuk menunjuk sebab kenapa beliau tidak boleh digugurkan sebagai Perdana Menteri di atas melumpuhkan usaha beliau melumpuhkan sistem parlimen, demokrasi parlimen dan melumpuhkan perlembagaan negara. Tapi malangnya pada masa itu di atas sebab-sebab yang telah pun dihebahkan dan diceritakan pada tanggal 18 September 2016 yang diumumkan kemudian oleh Tun pada lebih kurang 5 hari bulan Oktober 2016, beliau telah permohonan deklarasi rakyat disembahkan kepada Agong pada ketika itu telah tidak dilayan, dan perkara itu berhenti di situ. Bagaimanapun deklarasi rakyat cuma satu langkah pertama. Dan selepas itu maka mulalah pada tempoh di mana kita dah mula yakin bahawa kerajaan perlu untuk membuat penyediaan pilihan raya PRU 14 pada ketika itu, maka telah ada pelbagai pendapat tentang penubuhan parti baru dan sebagainya. Sebab pada masa yang sama sebelum daripada deklarasi rakyat, Tun pun sudah berhenti jadi ahli UMNO. Dan di atas permintaan ramai orang. Ini saya kena tekankanlah Ustaz. Tun ni, baru-baru ni terutamanya, ada pihak-pihak yang cuba katakan Tun gila kuasa, nak jadi balik Perdana Menteri yang ke-9 dan sebagainya. Sebenarnya daripada pahaman saya sendiri secara profesional dan jujur, Tun tak pernah berniat nak jadi Perdana Menteri 7 sekalipun. Tapi bila ada masalah dalam negara, pada hakikatnya orang yang di luar yang merayu-rayu datang ke pejabat Tun. Tolonglah Tun, buatlah sesuatu, bantulah kami, bantulah negara. Padahal Tun dah bantu negara 22 tahun. Dan dia patut rehat dalam bersara. Tapi tidak, rakyat yang minta dia balik. Dan dia kembali melalui deklarasi rakyat dan kemudiannya Parti Pribumi yang menjadi ahli Pakatan Harapan kerana permintaan dan desakan rakyat. Jangan kita tipu diri sendiri. Seakan-akan ia adalah Tun yang kegilaan kepada kuasa itu. Yes, jangan kita tipu diri sendiri. Kalau kita nak tipu diri sendiri pun, fakta boleh menunjukkan perkara tersebut. Ya. Jadi Tun telah pun berjuang di PRU 14 di atas landasan Pakatan Harapan yang memang kita tahu telah menggunakan lambah PKR pada masa itu di atas isu-isu ROS dan sebagainya, dan melalui parti komponen PPBM. Dia telah berjuang dan rakyat telah memperolehi hasil perjuangan pada masa itu. Tanggal 9 hari bulan Mei 2018, hari keramat. Saya selalu panggil sebagai kemerdekaan kedua. Yes, to me it's a second independence. Tapi rakyat tak faham. Itu adalah permulaan perjuangan. Kejayaan untuk kita menang PRU 14 cuma 15% hasil
ke arah perjuangan sebenar. Sebab bila kita perolehi balik urus tadbir negara melalui perjuangan melandaskan kedaulatan undang-undang, kita sepatutnya menggunakan peluang tersebut yang diberi amanah oleh rakyat untuk memperbetulkan segenap sistem tadbir urus negara. Tapi setengah perkara tersebut akan memakan masa. Sebab pindaan perlu dibuat kepada perlembagaan, undang-undang kena digubal dan sebagainya. Tapi landasan itu perlu disusun. Malangnya, seperti yang kita ketahui, ramai tidak sabar, tidak gopoh dan lupa hasrat perjuangan. Dan terus buat apa yang mereka percayakan sebagai betul, yang kita mungkin akan sentuh kemudian nanti dalam persoalan anda. Dan sehinggalah kita ada perubahan kerajaan Perikatan Nasional yang bukan formal ni, mulai pada 1 hari bulan Mac 2020. Jadi, Tun, sekarang ni pula, selepas berlaku perubahan kerajaan, saya telah berjumpa dengan Tun pada minggu pertama dan memaklumkan kepada beliau dalam hubungan saya dengan dia. And I'll inform this today sebab saya nak rakyat faham. Saya telah maklumkan kepada Tun, Tun, you decide on your own. Sama ada you want to come back again or not. Sebab orang keliling ni, terutamanya yang ahli-ahli politik PPBM ataupun pakatan dan sebagainya, akan memberi macam-macam pandangan sebab mempunyai kepentingan peribadi. Tapi it's your decision. Sama ada you nak kembali sekali lagi bertujuan untuk selamatkan negara, membawa kembali ke landasan yang betul, yang you percaya betul dan mengikut konsep kedaulatan undang-undang. Dan kalau you percaya you nak kembali balik, insya-Allah I will come back if you request me untuk memberi pandangan dari sudut undang-undang. Jadi sebagai anak guam kepada Tuan Hanif, adakah Tun telah memilih untuk meneruskan perjuangannya lagi? Dalam fahaman jujur saya, fahaman objektif saya, apabila keluarnya laporan di media massa tentang kewujudan usul pemfailan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan sekarang ni, iaitu pada awal bulan Mei, maka bagi saya itu adalah jawapan yang saya telah tunggu-tunggu. Dan 2 hari selepas keluarnya perkara tersebut, saya telah ke pejabat Tun untuk bertanyakan dan memberi pandangan yang perlu selepas daripada penyediaan dan pemfailan usul tidak percaya. Dan dalam tempoh minggu selepas minggu pertama selepas penukaran kerajaan, saya percaya dalam lebih kurang 7 ataupun 8 hari bulan Mei, sampailah saya pergi jumpa dia balik lebih kurang 8 bulan Mac sampai 8 bulan Mei, 2 bulan tu saya tak pergi ganggu Tun. Itu style saya, itu cara saya. Sebab saya dah bagi tahu, saya cuma akan datang balik kalau dia nak teruskan dengan perjuangan. Dan Tun, saya yakin dan nampaknya dah pilihan beliau sendiri. Pilihan beliau, dan pilihan beliau bukan sebab dia nak kuasa. Pilihan beliau sebab beliau percaya dianugerahkan umur, alhamdulillah sampai 95 tahun sekarang ni, hampir 95 tahun, adalah untuk selamatkan negara sebagai amalan dia. Ya, dan dia akan teruskan sehingga ada kederat di badan. Dan tanggungjawab kita, ya, bukan saya, kita semua yang secara jujur yang menyokong Tun dan falsafah serta perjuangan dia, bukan Tun semata-mata sebab dia Tun. Sebab Tun tak suka konsep taksub kepada pemimpin. Dan kita pun tidak harus taksub kepada mana-mana pemimpin. Walaupun Tun, kita cuma tekankan perjuangan. Tapi Tun adalah simbol perjuangan. Dan di situlah bagi saya, kalau kita betul-betul kata kita perjuang, maka ikutlah landasan yang betul. Maka permulaan perjuangan Kali ketiga, penglibatan Tuan Hanif ni adalah bukan daripada isu politik sekali, politik kepartian, tetapi politik kenegaraan. Ia lebih kepada isu pelaksanaan kedaulatan undang-undang. Saya tak suka guna perkataan politik, saudara Ustaz. Ya, sebab apa tahu? Sebab politik ni satu perkataan yang suci. Politik sebenarnya adalah khidmat kepada masyarakat. Tapi dalam mentaliti masyarakat Malaysia sekarang ni, lebih-lebih lagi, lebih kurang, bagi saya, lebih kurang 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, iaitu satu generasi, politik dianggap kotor. Benar. Bukan sebab politik itu kotor, sebab cara politik itu dilaksanakan oleh orang-orang aktor politik. Yes, yang masuk dalam bidang politik ni adalah berkepentingan pribadi sekarang. Masa merdeka dan sebagainya, mungkin saya digress sikit. Memang orang yang masuk politik untuk berjuang kepada negara.
untuk meletakkan negara Malaysia yang dicintai ini jalan yang betul. Zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, ya, dan kemudian sejak daripada bukan oleh Tun ataupun bukan oleh Pak Lah yang merosakkan, tidak. Tapi orang-orang pada masa itu yang nampak Malaysia dah maju, mula fikirkan diri sendiri. Dan disitulah kalau kita kata politik, maka dikaitkan saya sebagai seolah-olah saya seorang politik. Saya bukan orang politik. Pada masa ini saya tak berhasrat bermaksud orang politik. Ya? Tapi wallahualam lah masa depan. Tuan Hanif ada menyebutkan tentang bagaimana rosaknya sistem pentadbiran. Ada menyebutkan tentang bagaimana orang-orang di sekeliling Tun Abdullah ketika menjadi Perdana Menteri. Dan Tuan Hanif juga terlibat dengan deklarasi rakyat di masa pemerintahan Datuk Seri Najib. Dan kemuncaknya kemungkinan waktu itu boleh digambar dan diceritakan. Ya. Bagi saya sebenarnya, kalau kita boleh katakan sebagai kerosakan sistem tadbir urus negara, kemuncaknya adalah zaman Najib Razak. Okay. Ya. Di mana semua pihak, sama ada ahli-ahli politik maupun mereka yang berurusan dalam kedudukan dan jawatan tinggi pada masa itu, ya, dalam sistem jawatan-jawatan awam dan juga GLC menyalahgunakan kedudukan mereka bersalahan dengan tujuan kewujudan GLC yang diwujudkan masa Malaysia corporatise dulu. Dan disitulah kemuncaknya. Tapi deklarasi rakyat dan perjuangan yang dimulakan sejak 2015, kalau kita boleh letakkan tanggal tempohnya, adalah bagi tujuan untuk membawa balik negara kita ni ke landasan kedaulatan undang-undang yang betul, supaya perkara-perkara ini dapat dimansuhkan, kerosakan ini dapat diselesaikan, dan perlahan-perlahan dengan reform-reform yang perlu, dengan cara-cara yang betul mengikut prinsip undang-undang dan perlembagaan, kita boleh bawa balik Malaysia ke tangga yang betul. Itulah dia tujuan deklarasi rakyat dan event-event atau perkara-perkara yang berlaku selepas itu. Baik, terima kasih.